to make some most acceptable a creamy soup. I gave bars to neighbors and the cakes to a baker. The woman was really sweet. Hey, hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan share dengan kamu tentang satu kisah yang memang fakta dan pernah berlaku dan tidak direka. Bila bercerita tentang pembunuh bersiri, kita akan expect pelakunya adalah seorang lelaki. Namun pelakunya kali ini adalah bukan seorang lelaki, tetapi seorang perempuan yang boleh dikategorikan sebagai seorang nenek, yaitu Leonarda Cianciulli. Sebelum kita meneruskan cerita ini, kita tengok dulu kehidupan awal Leonarda Cianciulli. Tengok ni guys. Leonarda Cianciulli dilahirkan pada 18 April 1893 di Montella Avellino. Walaupun masih seorang gadis muda, Cianciulli ini pernah melakukan percubaan bunuh diri sebanyak 2 kali, namun percubaan itu gagal. Leonarda lebih dikenali sebagai soap maker of Correggia. Itu dia adalah seorang pembuat sabun di satu daerah yang bernama Correggia. Pada tahun 1917, Cianciulli berkahwin dengan seorang kerani pendaftaran, yaitu Rafael Pansardi. Namun perkahwinannya tidak mendapat restu kedua orang tuanya kerana mereka telah merancang untuk mengawinkan Cianciulli ini dengan seorang lelaki lain. Apa yang lebih malang nasib Cianciulli ini apabila ibunya sendiri menyumpah serta melaknat mereka ketika majlis perkahwinan mereka berlangsung. Tahun 1921, pasangan ini berpindah ke bandar Pansardi Lauria, Potenza, di mana Cianciulli dijatuhi hukuman dan dipenjarakan atas kes penipuan pada tahun 1927. Selepas dibebaskan, Cianciulli dan suami berpindah ke Lesdonia Avellino. Kemudian selepas rumah mereka ini musnah akibat gempa bumi, mereka berpindah sekali lagi ke Correggia, mulai membuka kedai kecil. Dan di sini dia sangat dihormati dan sangat popular di kalangan kejiranan mereka. Hasil daripada perkahwinan Cianciulli, dia mempunyai 17 kehamilan. Walau bagaimanapun, 3 daripadanya meninggal dunia ketika masih berada di dalam perut dan 10 orang lagi mati ketika usia mereka masih muda. Dan kerana itulah Cianciulli sangat menyayangi 4 orang anaknya yang masih lagi hidup. Di samping itu juga Cianciulli ini sebenarnya terdorong daripada seorang tukang tilik di daerah mereka, bahawa tukang tilik ini pernah berkata sekiranya dia berkahwin dan dia mempunyai ramai anak, namun kesemua anaknya itu akan meninggal dunia. Ada juga sumber mengatakan bahawa Cianciulli ini pernah berjumpa dengan seorang lelaki Romania, iaitu yang mengamalkan upacara palm reading, di mana lelaki ini pernah memberitahu kepada Cianciulli, di tengah kanan anda saya melihat penjara dan di sebelah kiri anda saya melihat suaka jenayah. Dan itu adalah kisah kehidupan awal Cianciulli. Kemudian kita akan beralih kepada kisah bagaimana pembunuhan pertama Cianciulli ini berlaku. Just check it out. Pada tahun 1939,
Cian Culai mengetahui bahawa anaknya Giuseppe akan menyertai tentera Itali untuk membuat persediaan untuk Perang Kedua. Di sinilah Cian Culai terlalu obses dan terlalu paranoid sehinggakan keinginan dia untuk melindungi anaknya itu semakin menjadi-jadi. Dan ketika inilah timbulnya idea di kepala si Cian Culai ini untuk melakukan pengorbanan manusia semata-mata ingin mengelakkan musibah ataupun malapetaka yang bakal anaknya ini hadapi. Ya guys, kita akan tengok mangsa pertama Cian Culai. Check this out. Mangsa pertama Cian Culai adalah Faustina Setti. Faustina Setti ini adalah seorang perempuan yang tidak berkahwin walaupun usianya semakin melanjut. Dalam kurungan kita boleh panggil ini dia anak darah tua lah. So Setti ni dia jumpa dengan Cian Culai semata-mata ingin membagi tahu yang dia mau meminta pertolongan daripada Cian Culai untuk mencarikan jodoh yang serasi buat dirinya. Nah, ketika inilah si Cian Culai punya idea makin membuah buah dan disinilah peluang dia untuk memulakan rancangan yang telah pun dia sediakan, iaitu dengan mengorbankan manusia. Kemudian Cian Culai mengatakan kepada Setti bahawa ada seorang kawannya yang sangat serasi dengan perwatakan Setti. Kemudian dia menyuruh Setti untuk mengirimkan postcard kepada keluarganya dengan mengatakan keadaannya baik-baik sahaja di sini. Ketika Setti berjumpa dengan Cian Culai, Cian Culai telah pun menyediakan segelas wine untuk Setti dan wine tersebut telah pun dia campur dengan ubat tidur. Selepas Setti meminum wine tersebut, lalu dia tidak sedarkan diri. Di sinilah Cian Culai mengambil keputusan untuk membunuh Setti dengan menetak badannya menggunakan sebilah kapak. Kemudian diseret badan Setti ini, dia masukkan ke dalam almari. Boleh bayangkan? Kamu boleh bayangkan ke guys? Okey, kemudian dia memotong badan Setti ini dengan 9 bahagian. Kemudian darah Setti ini dia masukkan ke dalam sebuah besen. Cian Culai menyifatkan apa yang berlaku seterusnya dalam kenyataan rasminya dengan mengatakan, I threw the pieces into a pot, added 7 kilos of caustic soda, which I had boiled to make a soap, and stirred the mixture until the pieces dissolved in thick and dark. And dark mush that I poured into several a nearby septic tank. As for the blood in the basin, I waited until it had cooled, dry it in the oven, ground it and mix it with flour, sugar, chocolate, milk and eggs, as well as a bit of margarine. Kneading all the ingredients together, I made lots of crunchy tea cakes and served them to the ladies who come to visit, though Giuseppe and I ate them. Maksudnya guys, dia masukkan daging si Setti tadi ke dalam periuk, kemudian dia rebus. Dia rebus dengan menggunakan 7 kilo caustic soda. Caustic soda ini adalah salah satu bahan untuk kita buat lilin ataupun sabun. Kemudian apabila semua bahan-bahan itu tadi sudah sebati, sudah kelihatan pekat, barulah dia masukkan ke dalam baldi ya. Okey, bahan-bahan tadi kelihatan seperti bubur hitam dan dimasukkannya ke dalam baldi. Manakala darah si Setti tadi yang di dalam besen itu dia keringkan di dalam oven. Kemudian apabila sudah kering, dia campurkan dengan bahan-bahan membuat kek.
Apabila jadinya kek dia tu, dia invite lah dia punya jiran-jiran, dia punya kawan-kawan untuk makan itu kek. Dan bukan itu sahaja, dia dan anak dia si Giuseppe juga makan kek tersebut. Kamu boleh bayangkankah jiran kamu yang terlalu baik dan terlalu peramah mengajak kamu datang ke rumahnya semata-mata untuk makan kek? Dan kamu tidak tahu pun itu kek sebenarnya adalah bahan-bahan dalam kek itu adalah daripada daging dan darah manusia. Mangsa kedua Cianciulli. Mangsa keduanya adalah Francesca Soavi. Cianciulli bagi tahu dengan si Soavi ni bahawa ada satu peluang pekerjaan, iaitu mengajar di sekolah perempuan di Piacenza. Sama seperti apa yang dia buat dengan si Seti tadi, dia suruh si Soavi ni tulis surat, hantar postcard kepada rakan-rakan si Soavi dengan mengatakan keadaannya baik-baik sahaja. Dan sama seperti nasib si Seti, Cianciulli bagi minuman wine untuk si Soavi. Kemudian apabila si Soavi ini tidak sedarkan diri, di situlah dia membunuh Soavi dengan sebilah kapak, dan proses yang sama dia lakukan pada si Seti. Pembunuhan itu berlaku pada 5 September 1940. Cara dia juga sama, proses dia juga sama. Macam mana dia buat dengan si Seti, begitulah dia buat dengan si Seti, begitu jugalah dia buat dengan si Soavi. Mangsa ketiganya yaitu Virginia Cacioppo. Virginia Cacioppo adalah seorang bekas penyanyi soprano di La Scala. Cianciulli ni dia bagi tahulah dengan si Cacioppo tadi, dia cakap ada pekerjaan sebagai setiausaha di Florensa. Dan kemudian Cacioppo ni pun percaya bulat-bulat, sama juga seperti Seti. Dia datang berjumpa dengan Cianciulli, dan Cianciulli juga memujuk Cacioppo ini untuk menulis surat kepada orang tuanya dan mengatakan keadaannya baik-baik sahaja. Kemudian dia menawarkan Cacioppo ini segelas wine, sama seperti dia buat dengan dua mangsa tadi. Dia bagi wine itu ada pil tidur di dalam. Kemudian apabila Cacioppo tidak sedarkan diri, dia mula membunuh Cacioppo dengan sebilah kapak. Namun nasib Cacioppo ini tidak seperti Seti dan Soavi. Kalau si Seti dengan Soavi tadi dia buat kek, tapi si Cacioppo ini dia buat sabun. Daging-daging si Cacioppo ini dijadikan bahan utama untuk buat sabun dia tu. Kemudian selebihnya lagi dia jadikan untuk bahan-bahan membuat kek dia. Menurut kenyataan Cianciulli, she end up in the pot like the other two. Her flesh was fat and white. When it had milk, I added a bottle of cologne, and after a long time on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soup. I gave bars to neighbors, and the cakes too were better. That woman was really sweet. Kau boleh bayangkan kan? Dia bilang si Cacioppo ni tadi, dia masukkan ke dalam pot tau. Macam yang dia buat dengan dua orang tadi, sama. Tapi kali ni daging si Cacioppo ini dia tambah dengan cologne. Maksudnya ada satu macam wangian lah untuk sabun dia ni. Kemudian setelah mendidih dia punya bahan-bahan tadi, setelah membuak-buak didihan dia tu, barulah dia buat beberapa biji sabun. Kemudian sabun-sabun tersebut dia bagi kepada dia punya jiran-jiran dan kenalan terdekat. Dan dia juga mengambil beberapa cebisan daging si Cacioppo ini untuk jadikan bahan buat kek. Cianciulli ni cakap
kek yang dia buat daripada daging si kakiopo ini lebih enak dan rasa dia sangat-sangat manis. You guys, can you imagine it? Macam mana dia boleh terfikir untuk buat sebenarnya dia buat kek, kemudian dia buat sabun. Can you imagine it? Betapa kejamnya si Chan Chuli ini dan sangat menakutkan, guys. Dan kali ini kita akan tengok penemuan dan percubaan macam mana si nenek ni boleh kedapatan dia punya kedajalan. Check this out. Kakak si kakiopo ni suddenly dia rasa curiga. Kenapa adik dia suddenly boleh hilang? Dan dia tahu bahawa orang terakhir yang berjumpa dengan adiknya ini adalah si Leonardo Chan Chuli. Di atas dia punya kecurigaan itu, dia buat laporan polis di Reggio Emilia. Pada awalnya apabila pihak polis datang untuk berjumpa dengan si Chan Chuli ini, pada awalnya Chan Chuli ini tidak mahu pun mengaku atas semua tuduhan terhadap diri dia lah. Dia berhabislah, dia tidak mau mengaku lah. Dia cakap saya tidak tahu menahu apa segala. Hinggalah pihak polis ini mengatakan bahawa kemungkinan besar si Giuseppe, iaitu anak lelaki dan anak kesayangan dia ini, adalah dalang di sebalik kejadian tersebut. Nah, di sini barulah si Chan Chuli nenek ini mengaku yang dia telah melakukan pembunuhan ke atas ketiga-tiga wanita tadi. Guys. Dan akhirnya Chan Chuli dibicarakan pada tahun 1946 dan didapati bersalah atas jenayah dan dihukum penjara selama 30 tahun dan 3 tahun berada di dalam suaka jenayah. Maksudnya suaka jenayah ni dia dapat 3 tahun perlindungan daripada dia punya daerah begitu. Chan Chuli meninggal dunia akibat penyakit cerebral apoplexy dalam suaka jenayah wanita di Pozzuoli pada 15 Oktober 1907. Ada beberapa artifak dari kes itu termasuk kuali ataupun periuk yang digunakan untuk merebus mangsa-mangsa dia tadi, dan kapak yang dia gunakan itu dipamerkan di Museum Radiologi di Rom. Pada tahun 1979 sebuah teater dibuat tentang Chan Chuli, iaitu yang bertajuk Love and Magic in Mama's Kitchen by Lina Wertmüller di Spoleto Festival. Chan Chuli ini juga telah dijadikan filem dan teater, antaranya adalah Gran Bolito by Mauro Bolognini, La Saponificatrice by Alessandro Quadretti, Da Lucia by Roberto Capucci, Leonardo by Luca Brinciotti with Rosaria Chan Chuli, iaitu short film pada tahun 2015. Kemudian teater pula, tajuk dia Amore e Magic nella Cucina di Mama by Lina Wertmüller, iaitu yang tadi Love and Magic in Mama's Kitchen. And then the second one is Leonardo Chan Chuli, Storia di una Serial Killer by Andrea Pirato. Itulah kisahnya tadi, guys. Macam mana si Leonardo Chan Chuli ini menjadikan mangsa-mangsanya sebagai sabun dan kek. Dan sekiranya kamu ada suggestion apa-apa, sila komen di bawah. Jangan lupa like,